Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat teruskan lagi bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Pelajaran kita pada hari ini iaitu pelajaran akidah. Tajuk kita pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang baru iaitu berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah sehinggalah sifat hayah iaitu Allah Maha Hidup. Pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru dalam pelajaran akidah iaitu beriman kepada Rasul, iaitu keyakinan kita kepada Rasul. Apa dia keimanan kita kepada Rasul? Jom kita lihat sama-sama. Iaitu yang pertama, sebelum kita nak jelaskan secara mendalam berkenaan dengan beriman kepada Rasul, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengetahui apa pengertian beriman kepada Rasul. Okey, apa murid-murid beriman kepada Rasul? Beriman itu maksudnya adalah yakin. Keyakinan dalam diri kita kepada Rasul. Apa dia maksud dia? Okey, beriman kepada Rasul bermaksud yakin dan percaya bahawa mereka adalah utusan Allah kepada manusia. Beriman maksud dia yakin dan percaya. Rasul maksud dia utusan Allah kepada siapa? Kepada manusia seluruh yang berada di alam ini. Maknanya maksud kita beriman kepada Rasul yang kita nak pelajari dalam pelajaran kita ini iaitu kita nak menambahkan keyakinan dan kepercayaan kita bahawa mereka adalah utusan Allah kepada manusia. Allah yang mengutuskan Rasul-Rasul itu untuk menyampaikan agama kepada seluruh manusia. Ini merupakan salah satu cara untuk kita beriman kepada Rasul. Salah satu cara untuk kita beriman kepada Rasul ialah dengan kita meyakini bahawa Rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil istilah sekarang ini duta kepada Allah. Utusan daripada Allah. Okey, itulah maksud beriman kepada Rasul. Seterusnya kita lihat sama-sama murid-murid, iaitu Rasul ini ada juga disebut sebagai Nabi. Ada juga disebut sebagai Nabi dan ada juga disebut sebagai Rasul. Apa perbezaan antara Nabi dan Rasul itu? Sudah pasti Nabi dan Rasul itu ada perbezaan dia. Ada satu perbezaan antara Nabi dan Rasul, dan ini merupakan maksud Rasul dan maksud Nabi. Pertama kita lihat murid-murid iaitu berkenaan dengan Nabi. Berkenaan dengan Nabi. Apa Nabi itu? Berbeza dengan Rasul. Okey, yang pertama, lelaki mulia pilihan Allah. Mestilah Nabi itu seorang lelaki, tidak ada perempuan. Dan dia adalah lelaki yang mulia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih khusus. Bukan sebarangan lelaki boleh menjadi nabi, tapi mestilah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda dia. Yang kedua, nabi juga adalah menerima wahyu daripada Allah. Dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu seorang lelaki yang mulia dipilih oleh Allah dan dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi juga diberikan wahyu itu untuk dirinya sendiri dan menjadi iktibar kepada seluruh umat Islam yang lain. Maknanya beza antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga iaitu dia diberi wahyu, tapi wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri dan menjadi iktibar pengajaran kepada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam itu ta'rif ataupun maksud Nabi. Apa beza dengan Rasul? Seterusnya kita lihat
Itu maksud Nabi. Sekarang kita lihat maksud Rasul pula. Sama juga, Rasul ini adalah lelaki mulia, pilihan Allah. Seorang lelaki dan dia termasuk di kalangan orang mulia yang mana dipilih oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, menerima wahyu daripada Allah. Sama juga dengan Nabi, menerima wahyu daripada Allah. Cuma yang berbeza yang ketiga, iaitu Rasul ini menerima wahyu daripada Allah itu dan ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia, bukan untuk diri sendiri. Berbeza dengan Nabi, wahyu itu hanya untuk diri sendiri dan menjadi iktibar kepada umat Islam yang lain. Tetapi Rasul, dia ditugaskan untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh manusia, bukan setakat orang Islam sahaja. Seluruh manusia, maknanya kepada orang kafir pun ditugaskan untuk menyampaikan wahyu itu. Ini tugas Rasul, berbeza dengan Nabi. Murid-murid boleh jelas? Itu beza antara Nabi dan Rasul yang kita pelajari pada hari ini. Seterusnya, apa tugas-tugas Rasul? Ini tugas dan peranan Rasul yang perlu kita semua tahu. Iaitu yang pertama, tugas-tugas Rasul membetulkan akidah Muslim. Nak membetulkan pegangan, keyakinan dalam diri kita terhadap agama. Nak membetulkan pemikiran kita, nak membetulkan pegangan kita. Supaya pegangan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu sembah Allah, beribadat kepada Allah dan menjauhi taghut, iaitu berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas Rasul, datang kepada kita untuk membetulkan akidah kita, pegangan kita, kepercayaan kita, hanya kita beribadah kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah selain daripada Allah. Yang kedua, tugas Rasul menyampaikan perintah dan larangan Allah. Rasul datang untuk memberitahu kepada kita apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Apa perintah yang Allah suruh kita buat, apa larangan Allah suruh kita tinggal. Perintah Allah contohnya apa? Solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, taat kepada kedua ibu bapa kita, buat baik kepada adik-beradik, kawan-kawan, buat baik kepada apa lagi? Binatang. Itu perintah Allah Ta'ala. Dan juga ada larangan Allah yang disampaikan oleh Rasul. Allah larang kita bercakap bohong, Allah larang kita menderhakai kedua ibu bapa, dan sebagainya. Banyak lagi lah larangan-larangan Allah. Dan itu tugas peranan Rasul, memberitahu kepada kita apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Yang ketiga, terakhir sekali, tugas Rasul iaitu mengajar manusia untuk mengenal Allah. Nak mengajar kepada kita mengenal Allah. Siapa Tuhan? Siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik alam ini? Siapa yang menciptakan kita? Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Ini tugas Rasul untuk mengajar manusia supaya kita kenal Allah sebagai Tuhan kita. Dan kita juga akan kembali kepada Allah. Itu saja pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan beriman kepada Rasul, dan insya-Allah kita akan sambung akan datang. Dan apa yang kita bincangkan pada hari ini moga-moga mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.